Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini saya, Cikgu Erni binti Mat Saleh, penolong kanan pentadbiran SMK Agama Miri, akan memberikan sedikit taklimat berkenaan dengan pembukaan sesi persekolahan tahun 2021. Hai, bertemu kembali. Okey, ini adalah slot yang seterusnya, iaitu time to boost up. Okey, anak-anak pelajar, 35 days, SPM just around the corner. Maksudnya di sini hari ini, apabila anda melihat channel cikgu pada hari ini, 35 days left untuk SPM 2020. Apa kita rasa? Okey, apa kita rasa? 35 hari lagi. Cikgu masih ingat saat kita pada awal-awal tahun 2020 kita pernah perjumpaan red zone, pelajar di bawah red zone. Cikgu memberitahu bilangan hari itu beratus lagi, dan sepatutnya bilangan 35 hari ini adalah pada bulan 10 yang lalu, tetapi Allah dah bagi kita ekstra. Allah bagi kita ekstra kerana Allah nak kita buat yang terbaik. Yang itu kita kena bersangkaan baik dengan Allah SWT. Okey? So, hari ini cikgu nak ajak anak-anak pelajar tingkatkan balik motivasi. Teruskan perjuangan. Jangan gentar, jangan takut. Naikkan semangat kita bersama-sama. Kita belajar berpasukan. Kita nak SPM bersama-sama, dan cikgu yakin dan percaya anak-anak pelajar akan berjaya. Kita tengok. Ini adalah vision kita. Vision kita. Vision kita untuk SPM 2020 di SM kami. GPS yang kita sasarkan 2.99. Ingat tak lagi? 2.99. Cikgu percaya anak-anak pelajar ingat. Sebab ini kita telah adakan satu majlis bai'ah imtiaz untuk batch SPM 2020. Dan cikgu pernah memberitahu kepada anak-anak pelajar mission. Our mission. Mission kita adalah untuk mendapatkan minima 7A. Tak perlulah cikgu ulas di sini. Masing-masing telah tahu. Untuk capai 2.99, semua kita perlu memainkan peranan. Yang boleh capai straight A, teruskan perjuangan. Cikgu tahu ada dalam kalangan anak-anak pelajar yang boleh capai straight A. Dan juga cikgu telah bersama anak-anak mengira pada satu ketika berapakah A yang kita boleh capai jika kita buat bersungguh-sungguh. Anak-anak pelajar? So, tidak perlu cikgu ulas. Ini adalah mission kita. Dream kita.
Dan dream kita ni, setiap orang ada impian. Kalau kita tanya masing-masing, apakah impian kita? Dan impian ini ada impian jangka panjang dan jangka pendek. Masing-masing kita ada impian. Dan impian dan matlamat kita dalam sepanjang 5 tahun kita berada di sekolah, pasti cikgu yakin anak-anak pelajar ini adalah tahap terakhir yang mana kita telah berpenat lelah belajar selama 5 tahun. Dah tentu ada impian anak-anak untuk berjaya dalam pelajaran kita. Alright? 5 tahun adalah momen yang paling penting adalah 35 hari ini kita akan menduduki SPM. Ini adalah momen yang paling anak-anak pelajar akan ingat seumur hidup. So 5 tahun ini anda telah berjuang dan momen penting ini takkan kita nak tinggalkan dengan kenangan yang kosong. Dah tentu anak-anak pelajar nak tinggalkan 5 tahun ini dengan kenangan yang manis. Tengok secawan kopi di situ. Kopi itu pahit. Sepahit mana pun kita akan telan. Tapi kopi itu sedap. Alright? So anak-anak pelajar, ke mana haluan kita yang kita nak pergi selepas 5 tahun? Pilihan di tangan anak-anak. Pilihan di tangan masing-masing. Sama ada kita nak berusaha bersungguh-sungguh, kita akan pergi ke destinasi yang seterusnya dengan jalan yang pintas. Dan saya yakin semua orang ingin melanjutkan pelajaran. Cuma jalan yang akan dilalui itu bergantung kepada usaha kita. Anak-anak pelajar, bergantung kepada usaha kita. So ingat, kita belum terlambat. Cara cikgu cakap ni mungkin akan rasa, ya Allah, terlambatnya aku. Tidak. Kita belum terlambat. Anda masih ada masa. Terus berusaha, bangkit. Bangkit sehingga ke saat akhir. Sehingga ke last paper kita. Tinggalkanlah momen penting ini dengan kenangan yang manis. Maka anak-anak pelajar, cikgu mintalah kita sama-sama berkorban. Kalau ada rakan-rakan yang masih tertidur, bangunkan mereka. Tinggalkan perkara-perkara yang melalaikan. Banyak perkara yang melalaikan. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, game. Tinggalkan buat sementara waktu. Selepas ni anak-anak pelajar boleh tengok. So lepas ni nak kembalikan ke asrama, dah tentulah tidak akan lihat perkara-perkara ini. Bagi yang harian, so korbankan masa anda untuk lihat perkara-perkara yang melalaikan ini. Tinggalkan sebentar. Bukan nak melarang, tapi kadang-kadang kita tengok banyak yang akan melalaikan kita. So dalam masa 5 tahun ini anda akan lalui, dan fikirkan masa yang telah anda lalui. Masa guru-guru anda bersama anda dari awal. Dan penat lelah mak ayah kita. Penat lelah mak ayah kita sepanjang 5 tahun. So sebenarnya tidak ada sebarang kerugian jika kita berusaha keras. InsyaAllah dalam semua yang kita buat, Allah akan balas dengan kegembiraan apabila kita menerima keputusan SPM nanti. Jom kita bangkit.
Cikgu mengajak anak-anak pelajar untuk bangkit. Seterusnya yang ini. Yang ini cikgu petik daripada Cikgu Jinggo, yang cikgu dengar ceramah motivasi beliau pada sesi yang lepas. Beliau menyatakan bahawa tiada orang yang gagal. Sebenarnya tidak ada orang yang gagal. Yang gagal adalah proses. Proses. So maksudnya di sini, dunia tidak pernah tanya di mana kita bermula. Dunia nak tengok keputusan. Ini anak-anak pelajar. Penat lelah kita, orang tak pernah tahu. Tetapi orang nak tengok keputusan. So anak-anak pelajar, kenapa cikgu letak basikal di situ? Proses. Dalam kita menghadapi kehidupan ini, kita perlu keseimbangan. Dan ia berputar, proses berputar. Jatuh bangun, jatuh bangun. Tak apa kita gagal. Tapi kita amat bersalah kalau kita tidak buat apa-apa. Kita amat bersalah kalau kita tidak buat apa-apa. So, anak-anak pelajar, jangan putus asa. Sebenarnya kejayaan tidak mudah. Satu proses yang mana anak-anak pelajar perlu lalui. Perlu lalui. Cikgu nak lihat anak-anak pelajar di atas pentas Dewan Al-Khawarizmi. Kita ramai-ramai berdiri di atas dengan kejayaan anak-anak pelajar sekalian. Dan kadang-kadang orang kata kenapa yang di bawah tu tidak diraih. Sebenarnya kita raikan semua. Bezanya bagi anak-anak pelajar yang berusaha bersungguh-sungguh, cekal semangat, insya-Allah anak-anak juga boleh sama berdiri. Saya nak ajak sama-sama supaya kita sama-sama berdiri di pentas Al-Khawarizmi. Dan jangan jadikan diri kita itu satu alasan. Jadikan diri kita satu jawapan. Cikgu nak tahun 2021 ini berita gembira untuk SMK Agama Miri dan anak-anak pelajar ramai berdiri di atas pentas Dewan Al-Khawarizmi. Jangan jadikan diri anda satu alasan. Jadikan diri anda satu jawapan. You have to prove yourself. Tidak mustahil untuk kerja keras dan doa untuk kita dapatkan momen ini. Ingat wajah insan yang kita sayang. Ayah, ibu, guru-guru dan sahabat-sahabat kita. Mereka sentiasa berada di belakang kita, menyokong kita. Buatkan mereka gembira, tersenyum di hari penyampaian keputusan SPM kelab. Ayo bangkit, biar sakit sekarang, biar penat sekarang. Setiap pengorbanan pasti dibalas dengan kegembiraan. Sedih cikgu. Cikgu nak anak-anak pelajar bersama-sama cikgu di atas pentas apabila keputusan diumumkan nanti. Ini kata-kata Imam Syafi'i. Dan cikgu sentiasa ingat kata-kata ini, yang mana salah seorang sahabat cikgu juga sentiasa menyebut kata-kata ini bila bersama dengan pelajar-pelajar. Kata-kata ini menyentuh. Kata-kata ini menyentuh jiwa cikgu.
Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Kalau kita tak nak berusaha, kita akan dapat natijahnya. So, anak-anak pelajar, jangan jadikan diri kita alasan. Jadikan diri kita jawapan. Singa dalam dirimu. Ini cikgu inspirasi daripada YouTube motivasi Fit Sam. Ada cikgu kongsikan kepada anak-anak pelajar. Kerana betul, dalam diri kita ada singa. Cuma bezanya singa itu masih tidur. Anak-anak pelajar 35 hari lagi. Bangkit. Bangkitkan singamu. Buktikan engkau bukan biasa. Jadilah luar biasa. Keluar dan kejar impian. Kegagalan adalah sumber kekuatan. So, jangan gentar. Kalau kita nak berjaya, kita kena usaha. So, bangkit. Gerakkan singa yang ada dalam diri anda. Sebab singa ini, kita tahu apabila dia mula sudah tu, dan cikgu nak anak-anak pelajar bangkit. Kita cakap kita nak bangkit. Cuba lihat botol ni. Ada kat sana. Ni botol air cikgu. Cuba lihat botol ni. Nampak tak? Airnya sedikit sahaja. Airnya sedikit sahaja. So, dalam kehidupan kita, kita tak perlu nak sesalkan apa yang dah berlalu. Anggapkan ia sebagai satu pengajaran. So, mulakan dengan apa yang kita ada. Dan hargai apa yang kita ada. So, yang ini juga cikgu dapat daripada cikgu Jinggo. Macam mana kita nak mula? A, B, C. A, kita amati kekurangan kita. Kita kena tahu apa kita kurang. Dalam pelajaran kita, subjek mana, topik mana, apa yang kita kurang. Dan kita belajar apa yang kita kurang. Nak belajar, tak tahu, apa perlu kita buat? Kita perlu cari guru. So, dengan keadaan sekarang, lagi 35 hari, kita mulakan dengan apa yang kita ada dan kita hargailah sekeliling kita. Carilah guru anda. Dan carilah mentor anda. Alright? Pertamanya, bila kita nak mula, kita betulkan niat, bersihkan hati. Ilmu tu cahaya. So, dia tak akan datang dalam hati yang hitam. So, bersihkan hati kita. Ini adalah amalan Hasan Al-Basri. Amalan Hasan Al-Basri. Pertama, solat anak-anak. Solat 5 waktu. Solat 5 waktu itu wajib. Wajib. Sebab kita nak belajar, kita nak berjaya, kita tidak berjaya seorang diri. Allah SWT yang beri kita kejayaan. So, kita nak kejayaan, kita minta dengan Allah. So, solat itu di awal waktu. Dan kita tambah dengan solat taubat. Minta ampun Allah SWT atas segala dosa yang kita dah lakukan. Kedua, solat hajat. Solat hajat ni kita nak pohon dengan Allah SWT. Kita nak minta dengan Allah SWT. Allah takkan bagi kalau kita tak minta.
Keempat, solat istikharah. Kenapa perlu solat istikharah? Kita nak minta dengan Allah SWT beri kita ketetapan hati untuk kita buat pilihan. Supaya kita jawab exam, pilihan soalan kita betul, pilihan jawapan kita betul, dan kita akan dapat jawab dengan baik. Dan seterusnya, amalan solat duha. Di SM kami, solat duha telah diperkenalkan kepada anak-anak pelajar dan jadi amalan. Seterusnya, untuk bersihkan hati, kita juga perlu banyakkan zikir, selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara zikir yang boleh kita amalkan, istighfar paling kurang 100 kali. Dan amalan-amalan lain seperti baca surah Insyirah. Okey. Dan seterusnya, untuk bersihkan hati kita juga lagi, maafkanlah guru-guru anda. Maafkanlah ibu bapa dan maafkanlah kawan-kawan. Maafkan. Okey. Kalau kita maafkan orang, diri kita akan rasa tenang. Mungkin kita ada unfinished business dengan guru, ibu bapa dan kawan-kawan. Pergi minta maaf. Seterusnya, kita doakan guru-guru kita, ibu bapa kita, kawan-kawan kita. InsyaAllah, apabila kita maaf dan doakan, malaikat akan doakan balik kepada kita. Dan anak pelajar, ini first step. First step. Ini first step yang perlu kita buat. Perlu kita buat. Sebelum kita nak menduduki peperiksaan SPM ataupun STPM lah. Alright. Seterusnya, kita akan tengok balik, checklist balik, dan menganalisis semua subjek. So, anak-anak pelajar, cikgu harap anak-anak pelajar dah buat benda ni. Just kita nak cakap semula sahaja. Okay. So, mana yang kita dah kuasai, kita tanda tick lah. Okay. Kita senaraikan setiap subjek, setiap topik. Yang belum kuasai, kita bintangkan ke, buat pagar ke, highlight ke. Apa-apa saja cara untuk menunjukkan bahawa kita belum kuasai. Sebab kita nak belajar ni, kita kena rancang. Kita kena rancang dan apa strategi kita seterusnya. Okey. Seterusnya, apabila kita dah ada semua ni, jadual belajar kita. Saya tahu anak-anak pelajar dah ada jadual masing-masing sepanjang cuti PKP. Dan mungkin kita perlu reschedule balik lah. Okey, reschedule balik. Sebab kita ada jadual gerak gempur di sekolah. So, kita sesuaikan dengan jadual yang kita ada dan juga tarikh-tarikh SPM kita. Dan anak-anak pelajar dalam jadual belajar ni, kalau boleh kita spesifikkan tajuk. Kita spesifikkan tajuk. Sebab tajuk ni, sebab kalau kita kata BM kat mana kita nak belajar? Topik apa kita nak belajar? Sejarah, topik mana yang kita belum kuasai. So, bila kita dah ada yang kita belum kuasai itu, kita transfer pergi ke jadual belajar kita. Dan satu lagi saya ingatkan pada anak-anak pelajar, past year question itu hendaklah dikatamkan. Dikatamkan. Saya harap anak-anak pelajar dah lah katamkan kita punya past year question. Jadi, so untuk ini ni, belajar ni, dah nampak kan stres kan? Okay, so sebenarnya kita nak exam, kita kena tolak tepi emosi sudah. Tenang. Sebab kita nak fokus. Sebab tu kita minta buat list. Kita nak fokus dan usahakan apa lagi yang boleh kita buat dalam masa terdekat ini. So, anak-anak pelajar, dengan jadual belajar ini, kita akan lebih berfokus. Lebih berfokus. Ada 35 hari.
So, you kena ada strategi. You kena ada strategi. Okay. Terusnya, cara belajar. Okay. So, kita kena pastikan cara belajar kita itu sesuai dengan keadaan 35 hari. So, apa yang perlu kita buat adalah kita kumpul segala nota poket kita. Nota-nota kita kumpulkan. Anak-anak pelajar, kita kumpulkan nota-nota poket kita. Latihan-latihan kita kumpulkan yang dah kita buat. Ikut kategori. Okey, kemudian apa yang perlu kita hafal, kita ingat, kita buat. Okey, setiap subjek ada yang perlu kita hafal dan perlu kita ingat. Dan cara kita nak mengingat banyak cara. Kita boleh ulang sendiri atau yang lebih efisien lebih efisien adalah kita ajar kawan. Kita buat study group, kita ulang banyak-banyak kali, kita bercakap. Maka insya-Allah apa yang kita nak hafal itu sebenarnya kita tak perlu hafal pun, kita ingat. Sebab kita bercakap berulang-ulang kali. Seterusnya latihan. Apabila kita dah ingat, dah tahu dah, kita kena buat latihan tanpa merujuk. Kemudian kita semak. Jika jawapan kita salah, kita tulis dengan pen merah. So yang ini kita proses belajar ini, kita kena lalui. Kena lalui. So untuk tempoh 35 hari ini, dengan keadaan kita dah bersemuka dengan guru, so mana yang salah, mana yang tak tahu itu, pergilah cari cikgu. Pergilah cari cikgu-cikgu anda untuk bertanya apa silap kita, bagaimana cara terbaik. Teknik dia tu yang kita nak lihat. Ini adalah tips menghafal daripada Ismail Ibni Abi Uwais rahimullah. Bila engkau ingin menghafal, maka tidurlah. Lalu bangun di waktu sahur dan baca apa yang engkau ingin hafalkan. Nescaya engkau tidak akan melupakannya lagi, insya-Allah. Sebenarnya waktu nak menghafal ni baik-baiknya adalah pada waktu pagi. Pagi sebelum anak-anak belajar solat subuh, bangunlah awal, solat 2 rakaat, dan kalau nak membaca selepas itu boleh. Inilah pentingnya kita tidur awal. Jangan stay up terlalu lewat. Sebab otak kita dalam 35 hari ini, otak kita perlu rehat. Dan otak kita ni dia ada waktunya. Ada waktunya. Maksudnya malam itu otak itu rehat. Tapi kita paksa juga dengan belajar, maka kita akan penat. Penat. So anak-anak pelajar jangan stay up terlalu lewat. Dan sebaiknya kita bangun awal tadi untuk membaca, menghafal, mengingat. Dan seterusnya makanan sihat dan sunnah. Ini amalkanlah. Amalkan makan sunnah seperti kismis, kurma, susu. Banyakkan minum air. Minum air kosong. Dan dalam masa 35 hari ini, cikgu minta sangat-sangat anak-anak pelajar makan makanan yang bersih. Maksudnya kena pastikan makanan kita itu tidak tercemar. Takut nanti saat kita nak dekat-dekat exam tu nanti kita mengalami sakit perut. Susah kalau kita sakit perut. Lagi-lagi hari nak exam kita sakit perut. Nanti kita punya motivasi terganggu. Alright. Ini khas untuk anak-anak pelajar yang berada di rumah. Sebab bila yang dah balik ke asrama tu, dah tentulah tiada lagi gangguan ini. Yang masih ada di rumah, cikgu mohon sangat-sangat 35 hari ini tolong alihkan gangguan ini. Di mana nak alih? Letak belakang. Kalau boleh, letak di ruang tamu. Jangan buka. Okey? Sebab kita nak fokus.
Kita nak fokus. Semasa PDPR hari tu, okeylah kita guna sebab guru membuat kelas secara online. So kita terpaksa pegang handphone. Dalam pegang handphone itu pun kita telah hilang fokus. Okay, so sekarang ni tak ada dah PDPR untuk tingkatan 5. So alihkan gangguan ini. 35 hari ini. I'm warning you. 35 hari ini tolong alihkan gangguan ini. Bagi dia airplane mode. Tahu airplane mode? Airplane mode ni maksudnya dia tak akan bunyi dering lah. Alright. Akhir dari cikgu, anak-anak pelajar, jom bangkit. Stay focus. Ingat 35 hari kita kena fokus. Kita kena kuat. Stay strong. Okay, stay strong. Bersama-sama. Jangan lemah, jangan putus asa. Kuat. Kena stay strong dan sentiasa berfikiran positif. So 3 ni kita guna baik-baik. Sentiasa positif. Apa pun yang berlaku, sentiasa lihat positif. So stay focus, stay positif dan stay strong. Itu cikgu minta kepada anak-anak pelajar. Mohon sangat-sangat. Okay, wahai singa-singa cikgu, bangkit dan kita pastikan kita dapat capai 2.99. Dan cikgu nak bersama anak-anak pelajar berada di atas pentas ramai-ramai. Kita kasih roboh itu pentas. Okey, anak-anak pelajar. Okey. Dan kita akan berjumpa untuk SPM. Alhamdulillah kita telah berada di akhir. Terima kasih kerana sudi menonton channel cikgu. Dan cikgu berharap semua pelajar dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5 tahun 2021 dapat melaksanakan PDP di rumah dengan jayanya dan mendapat sokongan daripada semua ibu bapa. Dan cikgu berharap cikgu dapat laporan yang baik-baik saja selepas ini, yang mana anak-anak pelajar cikgu yang cikgu sayang semuanya hantar latihan, ikut kelas yang cikgu jalankan, hadir setiap masa. Sekiranya anda menghadapi masalah kecemasan, boleh maklumkan kepada guru anda. Cemas saja jangan lebih-lebih. Okey, dan bagi tingkatan 5, insya-Allah kita berjumpa pada 20 hari bulan Januari. Semoga anda kuat, tabah dan insya-Allah anda akan berjaya. Okey, sebelum cikgu akhiri, last sekali sila subscribe channel cikgu, Cikgu Erni, dan berikanlah komen di bawah, komen yang baik-baik. Dan bagi anak-anak pelajar SPM, sila tulis apakah impian anda dalam SPM 2020 dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Kau makbulkanlah doa anak-anakku dan tabahkanlah mereka, permudahkanlah mereka menjawab soalan SPM 2020. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.